Cuma begini, ini ialah amalan kebanyakan di negara Commonwealth. Bahawa CSR tu ditulis dalam bentuk hitam putih supaya kita understand each other. Okay, now I'll give you this, but boleh tak ada sikit syarat, contohnya 1, 2, 3 macam pernah kita buat dengan PM Ismail dulu. Tapi sudah tentu saya tidak terlibat dan saya harap dua-dua pihak boleh understand that's where they're going. Exactly. Jadi itu yang PM kata baru-baru ni kan. Saya tidak menyekat untuk mengatakan bahawa Siti tidak akan bagi. Why don't we come and talk? Dia letakkan apa-apa. Jadi itu tak berlaku lagi. Jadi mungkin saya ingat harus. Mungkin berlaku besok, lusa saya tak tahu. Tapi ada momen ini tidak berlaku. Tapi tu Tan Sri, I think dari segi prinsip lah. I mean, is it fair? Because betul PM ada extend invitation pada pembangkang. My come and talk, my sembang. And maybe diorang ni tak berapa receptive of that. Diorang pun tak memberikan sambutan. Fine, it's on them. Tapi ramai yang mengatakan bahawa kenapa nak kena sembang pun? As MPs, mewakili rakyat sama rata adil keseluruhan Malaysia, rakyat Malaysia, sepatutnya semua kena dapat. And maybe for optics it doesn't look right that MP kerajaan yang sokong PM dapat, yang tak sokong PM nak kena banyak syarat-syaratnya. And once yang PN punya MP ni sokong PM, dapat peruntukan. Sebenarnya sokong itu pun tidak ada dalam perkiraan, ya. Dan saya pun tidak jangka, apun saya tak tahu, bukan tak jangka, yang menyebut sokongan secara verbal pun dapat tidak, saya tak tahu. I don't have that knowledge. Okay. Cuma begini, ini ialah amalan kebanyakan di negara Commonwealth. Bahawa CSR tu ditulis dalam bentuk hitam putih supaya kita understand each other. Okay, now I'll give you this, but boleh tak ada sikit syarat, contohnya 1, 2, 3 macam pernah kita buat dengan PM Ismail dulu. Whatever it is, saya rasa elok kalau duduk dah bincang. Supaya mungkin saya tidak ada apa, saya tidak tahu apa yang ada dalam pemikiran kerajaan. Mungkin juga kerajaan mungkin minta supaya ada certain bill jangan block. Contohnya big budget jangan block. Ataupun kita jangan memfitnah ataupun mengeluarkan benda-benda yang tidak factual, contohnya. Okay, ataupun insinuation yang berlebihan yang boleh mengganggu gugat 3R. I mean, these are the thing mungkin yang kita boleh selesaikan, especially on 3R ni, ya. Kita sebut. Tapi siapa yang nak enforce ni? Kan? Speaker boleh lah, tapi di luar apa jadi? Ini isu-isu yang saya rasa boleh dipertimbangkan, ya. Because I think itu yang saya rasa harus berlaku perbincangan lah. Tapi sudah tentu saya tidak terlibat dan saya harap dua-dua pihak boleh understand that's where they're going. Tan Sri, kalau waktu nak mengundi ni biasanya penuh sikit lah dewan tu, tapi ada juga beberapa kes yang tak cukup orang sebelum bunyi loceng tu berlari jugalah untuk masuk dan sebagainya. Okey, saya nak bawa kepada topik yang tadi kita dah cakap awal, ketidakhadiran ini. Di parlimen ni kalau siapa yang tak hadir adalah namanya akan dipaparkan di laman Sawang, ya, untuk dan sebagainya. Tapi awal tadi juga kita bincang susah sebenarnya kalau jadi ahli parlimen, jadi menteri ataupun ketua cabang dan sebagainya, nak kena bagi 3 badan dan sebagainya. Sebelum kita rekod tadi, Tan Sri dah bagi cadangan. Sebenarnya kita dah kena move macam mana dengan negara seperti Vietnam, Indonesia dan sebagainya. Apa yang Tan Sri maksudkan? Macam mana untuk kita melihat perkara ini dan juga kefahaman orang ramai? Sebab orang di luar sana hanya faham kita dah lantik jadi menteri, wakil rakyat, menteri dan sebagainya, you kena kerja lah. Tak ada pilihan. Tapi sebenarnya realitinya berbeza. Sebab banyak kerja nak buat ni dan juga tak cukup masa. 24 jam sehari saja. Ya, sebab itu saya kata kadang-kadang menjadi wakil rakyat, especially MP lah, suatu yang luar biasa lah. You kena jadi super human being lah. Especially bila you juga menteri, you juga ahli parlimen, kawasan tertentu, you juga pemimpin dalam parti. Kan, ini tiga jawatan yang cukup heavy, ya. The worst part, you pula MP di kawasan Nun, Sabah atau Sarawak. Kan, nak pergi kawasan you kena tukar tiga kapal terbang. Satu yang amat memerikkan. Cuma saya kata ada tak option? I mean, saya kena buat research lah.
seperti saya katakan Kampuchea, ataupun ada beberapa negara yang lain. Tapi saya ambil ini sebagai Kampuchea. Kampuchea yang bertanding itu ialah parti lawan parti. Dia ada parti list. Kemudian bila parti A menang, parti A akan mencadangkan orang-orang yang telah pun disusun untuk menjadi ahli parlimen dia. Kemudian ahli parlimen ni naik. Kata Mr. A jadi ahli parlimen. Kemudian kerajaan melantik dia menjadi kabinet. Dia terpaksa melepaskan jawatan dia sebagai ahli parlimen. Sebab dia pegang jawatan kabinet. Menteri. Orang yang kedua akan naik menjadi ahli parlimen. So akan berlaku perbezaan. Orang kabinet menteri orang lain, ahli parlimen orang lain. Ini yang saya selalu perjuangkan daripada dulu. Sistem macam ni Tan Sri, including kat US. Sebab I don't believe kita punya sistem Westminster ni di mana bukan the whole system, I tak believe. This part of the system je. That seorang nak kena jadi MP, seorang betul jadi menteri. It's just not doable dan dia tak melakukan keadilan kepada rakyat-rakyat. Dan juga kepada diri dia sendiri. Betul. Kadang-kadang mungkin dia by qualification, dia mungkin IT man. Exactly. Kan? Tiba-tiba dia suruh jaga benda yang bukan bidang dia. Kan? Ataupun dia seorang lawyer, tiba-tiba suruh jaga IT. Bukan dia cerdik lah, tapi it takes time to learn. Daripada kita ambil seorang yang betul-betul expert dalam bidang tu, so you kill the learning process time tu shorter. Belum lagi dia pegang 2 portfolio dalam kabinet kan. Kabinet penin yo. Siapa? Lagi pening. Jadi itu tak ada sekarang tak ada. Contoh dia nak pecah 2 kepala dia lagi. Contoh. Tapi baru ni saya ada dengar seorang MP dia adun dia cakap dia ada yang mungkin tak setuju that cadangan untuk publicize nama MP yang tak datang. It's like public shaming. I know antara yang tak setuju vocally secara direct adalah Beluran. YB Beluran bising kat dalam Dewan baru ni. Public shaming yang siapa tak datang sesi parlimen, tebuh nama bagi orang semua tengok. Tapi dia cakap it's not as easy as that. Sebagai contoh, satu is the debate yang dia MP, dia nak kena buat hal-hal kawasan dia and including tugas di Dewan Rakyat. Dia mungkin menteri ataupun timbalan menteri, dia mungkin ada jawatan politik. Contoh dia kata, kalau kita bincang kalau sesi perdebatan bajet, berapa? 2 minggu kot ada. 2 minggu sesi perdebatan bajet. Lebih kurang 2 minggu. Semua aspek disentuh and not all the aspects are relevant to that MP. So daripada dia duduk je dengar, might as well dia pick and choose certain sessions yang relevan pada dia. The other sessions tu sebagai contoh dia kata, I arrange meeting dengan agency untuk tackle masalah di tempat I. So it's not that I punting, it's I'm maximizing my time. So dia cakap kalau kita buat blanket announcement tanpa notice siapa tak datang ni, dia kata it's not fair to the MPs. And maybe you should understand because you've been there. You kena belah badan 2-3, betul tak? Okey, yang kita sebut tu bukan penting. Yang kita ada sekarang ni ialah hari ini MP-MP yang hadir, ini MP-MP yang tidak hadir. Maknanya kalaulah apa-apa berlaku, maknanya orang tahu, oh yang ambil bahagian ni MP hadir banyak ni. Yang tak hadir banyak ni. So public tahu. Accountability lah. Accountability kita nanti tu right. Kita transparent. Soalnya you adjust lah, because kita dalam setahun pun kita bukan 365 hari. Setahun kita this year probably about 64 days. 365 hari kita cuma datang bersidang 63 hari je. Bukan hari-hari. Berbanding dengan negeri lain. Berbanding dengan Singapura contoh. Indonesia. Sebab itu kadang-kadang kita juga harus ubah persepsi rakyat di bawah. Bila dia memilih seorang pemimpin itu, dia jangan nak minta pemimpin itu duduk dia sampai 24 jam, tak boleh. Kan? Sebab itu di peringkat apa nama politik atau di peringkat pentadbiran kita ada ahli parlimen, di bawah ahli parlimen kita ada DUN. Di bawah ada DUN tu ahli majlis. Di bawah ahli majlis ada ketua-ketua kampung. So kadang-kadang benda yang boleh diselesaikan oleh ahli majlis, carilah ahli majlis. Yalah ni tebang pokok pun dari bawah ahli parlimen. Kena terbakar. Dia keluar parlimen bukan bomba. Jadi kadang-kadang kita terbiasa. Kerana dia ada number, dia kadang-kadang lebih mudah dia bercakap dengan contohnya ahli parlimen dia daripada adun dia atau ahli majlis dia. Jadi yang MP ni pula bagus. Pukul 3 pagi pun melayan. Jadi dia rasa selesa. Saya tak ada masalah tu. Cumanya
tidak berlaku adil. Ahli parlimen yang terpaksa menyelesaikan masalah yang sepatutnya kerja itu dibuat oleh majlis kan. Itu yang saya kata. Jadi berbalik kepada soal pameran, tidak, yang kita pamerkan ialah untuk menyatakan bahawa ini ialah orang-orang yang berada dalam dewan, orang yang tak ada boleh. Mana apa juga keputusan dibuat ni, mereka dia bertanggungjawab. Itu saja. Nah, so saya setuju bahawa ahli parlimen punya kerja yang banyak. Saya setuju sangat-sangat. Sebab itu kebanyakan, hampir semua lah, mereka tidak ada akan tulis surat pada saya. Yang dia pergi overseas kan, saya noted lah kan. Jadi maknanya kalau apa berlaku, dia kata dia dah beritahu speaker, dia tidak hadir oleh kerana 1, 2, 3, 4. Saya no problem, no issue. Maksudnya nama yang keluar tu memang betul tak ada surat, tak ada apa dan sebagainya. Bukan gitu, maknanya dia masuk, di situ ada app. You masuk, you kena tekan. Automatically it goes into the system. Kalau you hadir, dalam sistem tunjukkan you hadir lah. Kalau you tak tekan langsung, mana you tak hadir lah. Dia macam check in lah. Bukan penting. Soalnya you tak hadir. Tak hadir kita tak tahu sebab apa. So it's also about kalau satu-satu keputusan tu dibuat pada sesi Exactly. itu, inilah muka-muka yang decide terlibat. for or decide against. So it's more Exactly. about that Itu lah. saja. It's not about hadir No. tak hadir kehadiran lah. Tak ada.